warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masa menunjukkan 8.42 pagi. Hari ini hari Isnin 27 April 2020. Dan kita sekarang adalah kelas Sains Tingkatan 4 KSSM. Dan kita berada dalam topik 6 iaitu Support, Movement and Growth. Dan sekarang kita, kalau sempatlah, kita akan habiskan 6.3 Support, Growth and Stability in Plants. Dan 6.3 ni adalah subtopik yang terakhir untuk topik yang ke-6 ini. Okey, sebelum ni kita belajar tentang haiwan, manusia, dan sekarang ni kita masuk tentang plants ataupun haiwan. Okey. So dalam 6.3 ni ada 4 subtopics, iaitu support systems in terrestrial and aquatic plants. Terrestrial ni maksudnya dekat land. Lepas tu determine the age of the woody plants. Okay, menentukan umur tumbuhan berkayu. Lepas tu relate the support system with stability in plants. Kita relatekan support system yang ada dekat plants tu dengan kestabilannya. Dan yang terakhir adalah carry out experiment to determine a plant's growth pattern. Walaupun kita tak belajar, tapi kita akan tengoklah prosedur dia secara mendalam. Sekurang-kurangnya nanti kalau nak buat dia punya prosedur, kita boleh ingat balik. Okay, so kita tengok dulu. So kenapa, why plants need support? Okay, so to stand vertically to obtain sunlight. Bila dia stand vertically, maksudnya dia menegak. Okay, so bolehlah dia cari cahaya matahari. The leaves exposed to sunlight to carry out apa? Kenapa dia kena exposekan leaves dia? Very good. To carry out photosynthesis. So kalau dia tak bertumbuh secara menegak, leaves dia akan tak dapat cari cahaya matahari, so tak dapatlah buat photosynthesis. Support juga diperlukan to provide strength to withstand wind. Apa maksud withstand wind ni? Hello? Apa maksud withstand? Supaya tak tumbang. Okay, very good. Kalau ada angin tiup, dia tak tercabut. Okay. So, kedua-dua ni adalah diperlukan. So, main support for plants ada dua, iaitu stem and roots. So, stem ni yang menegak ni, stem. Dan roots ni ke dalam tanah tu ataupun ke bawah ni. Okay, stem ni dia akan menyebabkan leaf ni boleh terdedah dengan cahaya matahari. Dan roots ni tujuan dia untuk mencari air, nutrien dan support di cengkam tanah. Okay, stem support stem, leaves, flowers and fruits weights. So maksudnya stem ni dia akan pegang semua. Dia pegang leaf, dia pegang flowers, dia ada fruits. So dia kena dia sebagai satu perkara yang banyak weights dia akan bergantung kepada stem ni. Okay. Lepas tu root support the plant by gripping the soil. So roots ni pula macam mana dia support the whole plant dengan mencengkam tanah. Okay. So kita akan tengok dulu 6.3.1 support system of terrestrial and aquatic plants. Support system untuk tumbuhan di tanah dan di dalam air. Okay. So untuk terrestrial plants, kita boleh bahagikan plants ni kepada two types, iaitu
woody plants dengan herbaceous plant. Ataupun nama lain dia adalah non-woody. Ni tumbuhan herba herbaceous ni. Okay. So, tumbuhan berkayu dengan tumbuhan herba. Okay, woody plants ni biasanya adalah big and tall. Dia adalah tumbuhan yang besar dan tinggi. So, contoh dia adalah rambutan and angsana tree. Okay, it has very hard, strong and tough woody tissue. Okay, dia punya tisu dia berkayu, keras dan kuat. This tissue is built from lining, a tough and hard complex substance. So, kita tengok contoh dia. Ini adalah woody tissue. Kamu tak perlu hafal dia punya label-label ni. Saya just tunjuk sahaja contoh woody tissue. Okay. So, setakat ni untuk woody plants boleh? Tak ada masalah kan? Okay, very good. So, kita terus masuk dalam non-woody plants. Okay, ini ada perkataan. Rasanya masa form 1, form 2, form 3 kamu dah belajar. So, depends on stored water in cells of the stem for support. So, dalam stem dia ada sel. So, dalam sel dia, kita belajar, dia ada wall, cell wall kan? So, dia ada vacuole. So, dalam vacuole tu ada water. So, kalaulah vacuole tu penuh, dia akan menegak tumbuh-tumbuhan tu. So, kalaulah vacuole dia kurang air, so dia akan jadi layu. So, obtain their support from the turgidity of cells. Okay, ini perkataan baru ataupun kamu dah pernah dengar pun masa form 1, 2, 3. Turgidity of the cells. Okay, so apa maksud turgidity? Okay, turgidity is the state of being turgid or swollen. Okay, so maksudnya sel tu dia membengkak especially due to high fluid content. So dalam sel tu penuh dengan air ataupun fluid, cecair Turgidity is essential in plant cells. So, kesegahan dalam bahasa Melayu, turgidity is sangat penting dalam plant cells to make them keep standing, untuk membolehkan mereka tegak berdiri, keep standing upright. Plant cells that lose much water have less turgor pressure and tend to become flaccid. Tumbuhan yang tak cukup air, dia akan kurang dia punya turgidity dia, menyebabkan dia jadi flaccid, dia jadi lembik. So contoh turgid, ni Kalau turgid dia macam ni, air dia banyak, so dia punya sel dia akan membengkak. Kalau isotonic, dia flaccid, maksudnya air keluar dia sama rate dia, so tapi dia tak seteruk yang plasmosize. Hypotonic solution, dia menyebabkan air dia keluar banyak, so dia jadi lembik. So yang tumbuhan yang menegak adalah kalau air dia berlebih masuk. So dia kena dalam keadaan turgid. So untuk turgidity, faham tak konsep dia? Kalau berlebihan dia akan jadi macam ni. Ini isotonic. Isotonic maksudnya air masuk dengan air keluar dia sama. So dia keadaan flaccid ataupun dia tak mengembang, dia tak membengkak. Okay, dia nak, kalau tumbuhan ni nak tegak, dia kena membengkak macam ni. Baru dari tumbuhan tu tegak. Okay, kalau dalam keadaan kedua-dua ni, tumbuhan akan layu. Layu dan dia nampak lemah je lah. Dia macam sedih je tumbuh-tumbuhan. Okay. So, untuk non-woody plants ni, dia kena banyak air. Okay, soft and wilt. Dia akan lembik dan layu when they lack water. Bila kekurangan air, dia akan lembik dan layu. Okay, so setakat ni untuk non-woody plants. Faham tak? Okay, so ingat ingat. Dia bergantung kepada turgidity of cells. Dia punya support dia.
Okay. Tapi selain daripada dia punya, tadi kalau woody plants adalah woody tissue, dan kalau non-woody plants adalah terdiri of cells, ada juga special structure yang menyebabkan dia memberi support kepada tumbuh-tumbuhan. So kita akan belajar special structure. Okay, so some plants form a special structure. Kaktus tu adalah non-woody. So sebab tu dia kena air dia banyak dalam kaktus tu. So kalau kamu macam perah dia akan banyak air. Dia kalau woody ni biasanya warna brown tau. Kaktus dia tak. Perah sakit. Janganlah pakai tangan betul-betul. Okay, pakailah benda. Okay. So some plants form a special structure to provide additional support, and some climb onto other supports to obtain sunlight. Okay, so ada yang special structure dan ada yang naik atas tumbuh-tumbuhan lain supaya mendapat cahaya matahari. So kalau woody plants, dia punya special structure dia sama ada buttress roots, prop roots ataupun stilt roots. Nanti saya tunjuk gambar dia, buttress, prop, stilt. Kalau non-woody plants ataupun herbaceous plants, dia pakai tendrils, clasping roots dengan hollow stems. Okay. So macam mana buttress root ni macam mana? Kita tengok. Okay. Ini buttress root Okay. Ni buttress root. Apa maksud buttress? Dia punya biasanya pokok dia besar. Buttress tu maksudnya akar dia keluar daripada tanah. Biasanya akar dalam tanah kan. Tapi akar dia nampak kat luar juga. Itu maksud buttress. Dan besar-besar So ini maksud dia. Akar dia berjalan tapi nampak kat luar. Okay. So buttress roots ni contohnya adalah durian and angsana tree. So kamu kena ingatlah contoh-contoh ya roots tumbuhan yang mempunyai buttress roots ni. So contohnya durian and angsana. Lepas tu prop. Prop roots ni pula dia pelik sebab ini dia punya stem ataupun branch. Roots dia keluar daripada branch tu. Pergi ke tanah. Okay. Contohnya dia punya pokok dia asal dia yang ni. Ni pokok asal dia. Sekali dia branch. Dia branch tu dia letak juga props. Okay. Boleh tak beritahu saya, bila dia ada prop ni, kenapa dia lebih supportive ataupun dia lebih stabil? Pokok ni satu lagi pokok hantu. Kenapa prop roots ni menyebabkan dia lebih stabil? Siapa boleh beritahu saya dari segi sains dia? So apa yang berlaku bila dia tumbuh akar daripada dahan pergi ke tanah? Okay, dia lebih mencengkam tanah, so maksudnya dia lagi kuat lah. Okay, selain benda tu, kenapa dia lagi stabil, Lisa? Kenapa Irina dia lebih stabil? Apa hukum dia? Apa hukum sains dia? Yes, very good. Sebab dia menambahkan surface area dekat bawah ni. Very good. So bila surface area dia ataupun base area dia big, so kita belajar the larger the base area, the more stable the structure. So kalau instead of tadi satu je, lepas tu dia kena support daun, dahan. Okay, untuk daripada satu stem je. So dia menambahkan kestabilan dengan roots dia grow from the stem or branch. So dia tambah base area. Okay. For example, for prop roots adalah banyan tree. Okay. Prop roots ni contoh dia banyan tree. Okay. Next adalah stilt. Stilts Stilt roots ni. Okay. Ni dia pelik sikit. Ni stem. Lepas tu roots dia keluar dari stem tu pergi ke tanah. Dia keluar macam tu. Okay. So, selain daripada dia support juga sebenarnya, kalau kamu perasan, bakau ni mangrove ni mama dia bakau So, bakau ni, tujuan dia selain daripada dia nak bagi support, dia juga menapis air
yang masin menjadi tawar. So maksudnya dalam ni jadi dia akan serap air yang tawar je lah. Okay. So sebab dia punya akar dia apa istilah ni? Jadi istilah ni. Sekejap istilah dia sebentar. Akar jangkang. Pernah dengar ke akar jangkang? Tera ya, Safia. Okey, akar jangkang ataupun stilt roots ni. Okey, so bakau dia mempunyai akar jangkang ni supaya sama juga tadi, dia punya base area dia bertambah. Bila base area bertambah, dia lebih stable. So dia punya support dia lagi bagus. Okey. So kalau untuk woody plants, saya ulang balik, apa special structure untuk woody plants? Ulang balik, ada 3. Okay, very good. Buttress roots lagi. Buttress roots lagi. Okay, prop roots lagi satu. Okay, very good. Stilt roots So ada 3 tu. Kamu kena ingat itu untuk woody plant sahaja. Okay. Buttress, prop dengan stilt. Very good. Okay, next adalah untuk herbaceous. Apa special support dia? Yang pertama adalah tendrils. Apa maksud tendrils? Dia adalah fine and coil structure. Tengok ni, dia bergulung-gulung-gulung macam ni, macam spring kan. That wraps around other plants or objects for support. Okay, so dia bergulung-gulung, dia jumpa je support, dia akan sangkut Okay, so contoh dia adalah cucumber, bitter gourd dengan pumpkin. Cucumber, timun, bitter gourd apa? Peria kan? Dan pumpkin adalah labu. Okay, ni tendrils So disulur paut Dia jumpa je dia paut. Okay. Yang second adalah clasping roots. Okay, clasping roots ni maksudnya tumbuhan tu dia cengkam dahan pokok yang besar. Okay. So tujuan dia dapat cahaya matahari lah. So dia clasp dia punya roots dia around another plant. So they hold onto another plant for structure. Okay, for structure. Okay, so orchid plants and money plants, pokok duit-duit adalah the example of clasping roots. Okay, can you tell me again what are the 2 special structure for herbaceous plants? Okay, tendrils lagi satu. Clasping roots. Okay. Apa beza tendrils dengan clasping roots ni? Ni tendrils. Ni clasping roots. Apa beza dia? Okay, tendrils ni macam spring. Okay. Dia gulung-gulung-gulung. Kalau clasping tu, very good. Dia akar kan? Dia akar dia yang sangkut tu. Okay. Akar dia yang sangkut kat atas tu. Yang ni pula dia punya, dia tumbuh ni, dia macam pucuk dia yang tumbuh. Ni atas Ni ke atas. Okay. Yang ni akar dia yang sangkut kat sini. Okay. So setakat ni untuk terrestrial plants je, okay? So kita ulang balik. Saya nak ulang balik. Okay, ulang balik Terrestrial plants ni ada 2. Terbagi kepada 2. Apa dia? Kita baru terrestrial tau. Apa dia? Terrestrial ni bagi kedua. Apa dia? Woody dengan non-woody. Very good. Okay. Woody, apa dia punya support yang penting dia dulu? Jangan special lagi. Saya tak nak special. Saya nak apa yang menyebabkan woody plants ni dia supported. Okay, very good. Dia pakai woody tissue kan? So dia ada woody tissue yang menyebabkan dia supported. Okay, tough woody tissue. Very good. Kalau non-woody plants ataupun herbaceous plant,
Okay, very good. Sarah dah tahu dah saya tanya apa kan. Turbidity of cell. Dia bergantung kepada turbidity of cell. Okay. So, maksud saya nak, barulah kita mendalam lagi dengan special karakteristik dia. Kalau woody plants ada 3, kalau non-woody plants ada 2. So, kalau saya tanya tadi, woody plants ada 3 iaitu buttress, prop dengan stilt roots kan. Ada 3 special karakteristik untuk woody plants. Dan kalau untuk non-woody plants, dia ada tendrils, clasping roots. Okay. So, nanti saya akan masuk kepada aquatic plants. Okay. So, aquatic plants ni maksudnya adalah tumbuhan dalam air ataupun tumbuhan yang tumbuh di air. Tak kisah permukaan ataupun dalam air. Okay. So, untuk aquatic plants, biasanya memang dia tak ada woody tissue. So, do not have woody tissue. So, support dia mainly from water buoyancy. So, macam mana dia boleh ada water buoyancy? Sebab stems dengan leaf dia ada parenchyma tissue. Okay? Macam mana sebut ni? Saya tak cari lagi. Sekejap parenchyma tissue. How to pronounce? Parenchyma. 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 Okay, parenchyma. Parenchyma. Okay, parenchyma tissue So, apa benda parenchyma tissue ni? Kita tengok. Okay, ni parenchyma tissue yang ni. Okay, parenchyma tissue ni adalah tisu dia ada lubang-lubang, ada udara, ada luang udara di dalamnya. Okay, so exchange of gases in plants. So dia kira macam hollow lah kira macam hollow. So dia ada ruang. So sini adalah ruang kosong yang ada gas. Dia air spaces tau. Dia ada lubang ni, dia bukan dipenuhi air, dia penuh dengan gas. So sebab tu dia boleh terapung. Okay, sebab dia punya ruang udara tu menyebabkan dia less dense. Bila less dense, dia akan terapung. Okay, so macam mana dia boleh menyebabkan ada water buoyancy? Sebab stem and leaf dia have parenchyma tissue. Okay, so the buoyancy of these plants is aided by the air spaces. So air spaces tu menyebabkan dia terapung buoyancy. Okay, for some the plants swell and have hollow and big stems to increase the buoyancy force, such as the water hyacinth and lotus. Okay, so ini adalah contoh water hyacinth. Kita nak sebut ni. Aku tak perhati. Dulcolax, the constipation expert. Choose from overnight relief to relief in minutes. Hyacinth. 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 Okay. Water hyacinth So ni adalah contoh water hyacinth. Ni yang warna purple water hyacinth. Dan ni pula lotus. Okay.
So, habis dah 6.3.1. Okay. So, aquatic plants pula. Apa dia punya support dia? Apa support dia? Aquatic plants. Ada dua huruf, dua perkataan. W dengan B. Okay, water buoyancy force. Okay. So, water buoyancy ni disebabkan kenapa dia boleh ada water buoyancy? Kenapa dia boleh ada water buoyancy? Sebab ada ruang udara dalam dia punya daun ataupun dia punya stem dia. Okay. Dia ada parenchyma tissue ni sana jual. Dalam daun, okay, leaf dengan stem dia, dia made up of parenchyma tissue. Okay. So, bila ada parenchyma tissue ni maksudnya tissue dia ada air space kan. Bila ada air space tu, so dia pun boleh buoyant. Dia pun boleh menyebabkan terapung. Okay. So, contoh dia adalah apa tadi? Ada dua contoh. Dekat mana? Dia dekat daun dan dekat batang dia. Ni dekat stem dia. Okay, ni dekat daun dia. Saya tak silap tadi. Okay, ada dua tumbuhan. Iaitu contoh dia adalah water hyacinth dengan lotus. Okay, so 6.3.1 dah habis. Okay, so kamu, saya dah tanya dah, saya dah ulang. Nanti kamu kena, bila saya part quiz nanti kamu kena ingat tau. Boleh tak? Okay. So kita masuk 6.3.2. Determining the age of woody plants. Macam mana kita nak tentukan umur tumbuhan berkayu? Okay. So kita ada dua cara. First method adalah kita ambil satu pokok, kita pilih. Ada banyak pokok dekat situ. Dan biasanya pokok-pokok ni dia sama size tau. Bila kita masuk hutan, pokok-pokok ni akan sama size. So kita pilih satu pokok, kita potong dia. Kita tebang dia. Kita tak tahu umur pokok-pokok kat situ. So kita tebang dia. So selected tree is cut down. Lepas tu kita potong dia secara mendatar. Cut across the tree trunk. Okay. Betul di sana jual. Sayang satu pokok tu kan. The growth rings seen in the tree trunk are counted. One ring represents 1 year of the tree's age. Ni So kita potong, kita tebang satu pokok. Okay. So kita kira berapa ring kat sini. So kat sini pokok ni sangat tua lah sebab dia banyak ring. So yang ni kalau kita tengok 1, 2, 3, 4. Dia baru kira sampai 7 sini. Ni 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada banyak. Okay. Dan kita tak boleh main kira je mana-mana ring tu adalah betul-betul 1 year sebab dia ada cara dia juga. Orang yang expert je tahu. Oh mungkin 2 ring ni yang melekat ni hanya 1 ring. 1 tahun. Pernah tengok gambar ESI. Bagus kalau ni. Bagus tengok cerita-cerita macam tu. Maksudnya kamu menambah ilmu kamu Okay. So cara pertama ni macam siapa kata tu? Nisa Najwa tadi kata membazir kan. Sebab kita kena potong satu pokok tu. Pokok tu. Betul sayang lah kan. So cara lain yang kedua, second method adalah dia cucuk board using a special drill. So the tree is not cut untuk second method ni but is bored using a special drill. So kita drill dengan dia. Okay. The tree is drilled to 75% of the drill depth or half the diameter of the tree. So sama ada 3 suku drill tu. Maksud drill tu kita tak buat semua lah. Kita buat sampai 3 suku drill tu. Okay, panjang drill tu. Ataupun half diameter of the tree. Maksudnya kita ambil dia punya radius dia sahaja. Okay. So kalau kita tengok pun, kita ukur pun, kita set dari tengah ni sampai keluar. Okay. So sama juga, so kita drill depth of half the diameter of the tree.
So the drill bits is removed and growth ring are counted. Okay, this method will save the tree from being cut. So maksudnya, okay, kita ambil drill. Kita ambil drill sekejap. Okay, ambil drills. Lepas tu keluarkan balik. Lepas tu nanti akan nampak ada ring. Okay, 1, 2, 3. So kalau kita kira ring tu, so kita boleh tahu dia punya umur. So tak perlulah tebang satu pokok. Okay, so kita tengok dulu video ni. Ni video ni sebenarnya ada di dalam kamu punya buku teks. Kalau kamu tengok buku teks, ada QR code. Ada QR code ni. Saya ambil daripada QR code ni. Sini QR code ni. Okay. So kalau kamu tengok, kamu boleh tengok penuh. Tapi saya akan tunjuk sikit-sikit saja sebab dia 6 minit. Mana yang penting saja. We're going to do a demonstration in how you determine the age of a tree. The instrument that is used for that is referred to as an increment bore. You hear some people refer Increment bore. to it as an increment corer because it extracts a core from the tree. And these tools come in different lengths. If you're working in a stand that does not have large diameters, you could get by with using a smaller and shorter increment bore. But it has several parts to it. We're going to take out the interior parts now, show you how it's assembled. This is the casing, which then becomes a handle. This is the bit, and you see how the casing becomes a handle. It's inserted in the bit into the casing, and then it has a lock to lock it in place. And this is the extractor. So there are 3 pieces. So age is determined at breast height. So that's where you want to take it. So we know how to take breast height. And I'm going to carefully put the extractor in my pocket, hopefully carefully. You don't want to put it on the ground and step on it and bend it. You don't want to lose it. And there are foresters that do a lot of field work who will actually put a piece of orange or pink flagging on the extractor so that it's not lost. So you want to find a point on the tree, breast height, 4.5 feet above the ground, and hold the tool so that it's perpendicular to the stem of the tree and as close as you can to the center of the tree. The goal is to have the bit go through the center of the tree. Now, trees we've already mentioned tend not to be perfect circles, so you're making a guess as to where you think that might be. And you hold the bit firmly so that it goes into the tree without, if you don't hold it firmly and you let it wobble, it ends up sort of mining a little cavity of the tree without the threads getting traction and pulling it in. So you want to put pressure against the core while keeping it perpendicular. And when the tree has got the bit's got good contact, you can quit putting pressure against it, and you turn it, and you want to make sure you've gone at least halfway through the tree, which is a bit of a guess. But what you can do is look at the tree at the core sideways, remembering the length of the core, and then you make it looks like we need to go a little bit further to get to the center of the tree. And I'll go maybe a little bit further to make sure for this demonstration that I've done that. A couple more turns, and then I'm going to carefully
insert into the bit, push it in as much as you can until it's all the way in. You can give it a tap with your hand. And you want to back off a turn. That, with the extractor in place, turning it back towards you a turn should break the end of the core off so that you can then extract the core from the tree. We have the core that we extracted from the tree where we were demonstrating how to take the core, and I was fortunate enough that I hit the center of the tree, or the pith, and you can see the lighter colored so-called spring wood and the darker colored summer wood. And for pines, you can't do this for all hardwoods, but you can for pines. You can count the rings, and we'll say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, let's say 8, 9, 10, 11, 12. You get about 13 rings. Now we remember that the increment core was taken at 4.5 feet above the ground. So there's some additional age that it took for the tree to get to the height where the pith is. So 3 years is probably pretty good on this site. So about 16 years is the age we get for the tree. A couple of things to point out is when the tree grew in a nice open clear cut when it started out, there was plenty of elbow room. The tree was not competing for resources. And you see that the tree rings are much wider here than they are further out. The rings are narrowing. So the tree's beginning to show the signs of competition. Something else that I'll point out is because I went pretty deep into the tree, you can see from the pith out in both directions to the bark. When you look at this side of the tree, you'll see right here what looks like different rings, but they're really close together, and it takes some experience sometimes in getting used to looking at these cores. But these are multiple rings that are probably represent the same year. This is all 1 year here, and these represent growth spurts during the summer month period. So they're sort of like. Okay, faham tak? Dia punya cara nak kira untuk second method. Okay, so cara nak kira dia ni, tanya orang yang pakar je, dia faham konsep dia, cara nak kira. Tapi basically kita kira yang macam yang coklat gelap tu ataupun perang gelap tu. Bukan perang perang. Okay, so kalau kita tengok, okay. So kalau kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, dia kata 13. Ring dia ada 13 Lepas tu dia kata tengah ni kan dia core dia ataupun yang dekat tengah-tengah. Kalau kayu tu dia dekat sini. Yang ni, yang core ni. Okay. So dia kata, okay, kalau core dia, sekejap saya pergi sini balik. Yang center tu. Okay. Tapi dia kata kat sini dia tahu macam yang ni kat sini gelap, kat sini dia tahu pine tree ni dia kena ambil masa 3 tahun untuk develop yang core ni. So dia kata 13 tambah 3 tahun, so pokok ni boleh 16 tahun. Macam tu. Maksudnya orang tu kena tahu ciri-ciri tumbuhan tu dulu sebelum dia nak kira ring dia tu. Okay. So dia kata kat sini 13 jalur, 13 rings, okay, growth rings. Lepas tu tengah-tengah ni adalah tambah 3 tahun lagi. Kamu sebaya dengan pokok ni. 16 tahun pokok ni dah ada. So apa kata korang nanti kalau korang ada anak nanti kamu tanam satu pokok yang besar, masa kamu compare ni sama pokok dengan umur anak kau. Menarik juga.
Okay. Okay. So, untuk yang 6.3.2 itu sahaja. So, ada dua perkara yang kamu kena tahu cara, method untuk determining the age of woody plants. Apa dia? First kali macam mana cara dia? Macam mana nak determinekan the age of woody plants? Okay, first kali kita tebang pokok tu, kita cut across. Lepas tu, okay, lepas tu kita just kira ring tu daripada core dia kan. Okay. Satu ring tu berapa tahun? 1 tahun, Satu ring 1 tahun. Okay, so second method macam mana second method? Okay, very good. Guna drill. Apa nama drill tu? Apa special drill? Special drill tu nama dia apa? Okay, kita tak tebang dia. Dia start dengan I. Okay, increment bore ataupun increment core. Okay, so increment core ni ataupun increment bore ni kita drill dia masuk dalam pokok. Kedalaman dia macam mana kita kena drill dia tu? Kedalaman dia macam mana? 75% daripada panjang drill tu tau. 75% panjang drill tu. Kita tak boleh masuk terus direct semua drill tu tau. Tidak, nanti nak cabut susah. Ataupun half diameter of the tree trunk kan. Okay. Lepas tu lepas tu kita keluarkan dia punya tu. Lepas tu kita buat apa? Kita kira apa? Okay, kita keluarkan the beads lah. Kita panggil the beads tau. Okay, so kita panggil dia growth ring. Yang perang gelap tu kita panggil growth ring. Okay, so kita pun kira growth ring dia. Satu growth ring, 1 tahun. Okay. So yang terkeluar tu kita panggil drill bit. Okay, saya ulang Yang kita keluarkan tu kita panggil drill bit. Okay. So bila nampak yang dark brown tu, itu kita panggil dia growth rings. Okay. So apa kelebihan second method dengan first method? Apa kelebihan dia? Okay, very good. Kita tak payah tebang satu pokok tu. So pokok tu selamat kan. This method will save the tree from being cut. Okay, yang first tu membazir pokok. Okay. So setakat ni 6.3.2 okay. So 6.3.3 ni sikit sahaja. Kita kena comparekan support system tu dengan stability. Saya pun dah cakap pun benda ni dalam 6.3.1 relating the support system and stability in plants. Okay. So a plant is said to be stable in its position if it does not fall easily. So kalaulah pokok tu tidak mudah untuk tumbang, kita panggil pokok tu stable. Tumbuhan tu stable kalau dia tak senang jatuh. Okay. So the plant stability is influenced by the center of gravity and base area. Ni saya dah beritahu tadi kan tentang base area. Tapi saya tak maklum pula tentang center of gravity. So kita belajar, the lower the center of gravity, the more stable the plant. The bigger the base area, the more stable the plant. Okay. So maksudnya kalau pokok tu rendah, dia lebih stable. Ataupun kalau pokok tu luas tapak dia lebih besar, dia lebih stable. Okay, ini saya ambil dia dari buku teks. Tall woody trees such as timber trees ataupun cengal tree ni pokok balak have buttress roots. Ni pokok tu roots dia terkeluar. Okay, that grow extensively on the surface of the ground. Okay, so maksudnya luas tapak dia besar kan. And the tap root that penetrates deep into the earth. Okay, ni akar tunjang dia masuk ke dalam tanah
The diameter of the trunk is usually big to ensure it is stable and strong. So kalau kamu perasan pokok-pokok balak ni, dia besar, akar dia panjang, akar dia luas dia terkeluar dan dia masuk ke dalam deep penetrate into the earth. So dia jadi stable and strong. Habis dah, itu je. Untuk 6.3.3. Tapi kamu kena dalam ni activity 6.7 ni bukan salah satu je, kamu kena tahu juga, okay? Kamu kena tahu juga herbaceous plant, lotus plant, hibiscus plant. Okay? So kamu kena tahu juga support system dia macam mana menyebabkan dia lebih stabil. Contohnya kalau macam tenders tadi, cucumber kenapa dia lebih stabil kalau dia paut tu? Kenapa lagi stabil? Sebab dia distributekan weight dia kan, betul tak? So instead of weight tu, dia kena dekat stem dia saja. Dia distributekan weight dia pergi dekat support tu. So nanti support tu yang akan menanggung berat dia. Betul tak? Kalau kita macam sangkut, kita macam sandar, kalau bas kan, kalau kita berdiri je, kita akan jatuh, betul tak? Naik bas tu. So bila kita pegang kat bangku ataupun kita pegang dekat tiang, so kita distributekan weight kita ke bangku tu ataupun kat tiang tu. So nanti kita akan lebih stabil. So itu adalah kaitan dengan tendrils. So kalau macam cucumber tu berat. Okay, stem dia lembut ni, stem dia. Kalau cucumber tu besar, dia akan patah stem ni. So stem dia akan cari satu benda nak kena paut, macam contohnya kayu ataupun macam pagar ke. Lepas tu bila dia paut, nanti cucumber punya weight tu akan ditanggung oleh support tu. Kalau contoh lain macam clasping roots ni kan, okay. Dia paut dekat sini supaya dia punya weight dia ditanggung oleh plants yang besar tu. So plants ni dah kuat dah, yang woody plant ni kan dia kuat dah. So dia bergantung kepada support pada plant yang lain. Okay, so kamu kena kaitkan karakteristik tumbuh-tumbuhan tu dengan support system tu. Okay. So contohnya lotus plant. Dia punya lotus plant, apa dia punya ciri-ciri lotus plant ni? Dia adalah aquatic plants. Apa ciri-ciri tadi kita dah belajar? Okay, kalau dia tak ada woody tissue, dia pakai apa? Kalau dia tak, macam mana dia nak support diri sendiri? So dia pakai buoyancy force ataupun parenchyma tissue, dan dia juga herbaceous juga tau. So kalau herbaceous maksudnya dia bergantung pada turgidity of cell kan, cell turgidity tu. So dia ada dua lah, cell turgidity dengan parenchyma tissue. So parenchyma tissue ni dalam dia ada air space, betul tak? Dia ada air space. So bila ada air space, so water buoyancy force pun boleh berlaku. So dia pun terapur. Dan masa yang sama, sel dia pun tergit. Dia turgidity of cell turgidity. So dia boleh jadi menegak. Okay. Can you tell me what happen if the cell is not turgid? The water is not enough. So what happened to the cell? What happened to the cell? Ini belum quiz lagi ni. Saya nak ingatkan banyak kali je. Kalau dia tak cukup air, water enough, dia akan layu, very good. Kalau layu dalam bahasa Inggeris apa? They cannot stand upright, betul, very good. Dia flaccid,
Okay, very good. Okay, dia akan wilt dan soft Dia jadi lembek Soft and wilt. Okay. So habis dekat tu. Last kali kita nak belajar tentang plant growth pattern. Okay. Plant growth pattern. Secara semula jadinya, kita dah belajar dulu, semua organism dia ada satu growth pattern dia, start dengan huruf S. Apakah growth pattern dia? Kalau kita buat graf, apa bentuk dia? Ingat tak? Kecuali kita belajar hari itu exoskeleton. Exoskeleton dia staggered. Okey, betul Ilya Masara? Bentuk dia bentuk sigmoid. So, plant growth pattern ni sebenarnya pun kita nak tengok bentuk dia sigmoid saja. Bentuk S tu kan? Okay, so eksperimen dia adalah, yang ni kamu tak perlu buat, tapi kalau kamu ada kacang, green bean, kacang hijau. Kalau ada kacang hijau kat rumah, boleh buat. Ada tak siapa-siapa kat rumah dia ada kacang hijau? Kamu buat kuih ke, kamu pakai kacang hijau? Okay, so kita share teori saja. So, aim dia to study the growth pattern of green bean plant. Okay, untuk mengkaji corak pertumbuhan untuk kacang hijau. Okay, what is the growth pattern of green bean plants? So, itu adalah problem statement dia. Dan hypothesis dia, the growth pattern of green bean plant is sigmoid shaped. So, kita nak tahu, hypothesis kita adalah bentuk growth pattern dia adalah sigmoid. Okay. So, variables dia adalah 3. Manipulated variables adalah time. Okay, maksudnya setiap hari kita akan check dia punya ketinggian. Responding, height of sprout, constant, type of seed. Okay, ataupun green bean seeds. Materials dia, cotton wool and water. Apparatus dia, petri dish, pincer dengan ruler. Pincer ni supaya kita boleh tegakkan green bean tu. Sebab saya green bean ni dia macam bengkok je selalu kan. So pincer ni pemegang dia. Nak pegang, nak check dia punya panjang green bean seeds ni. Apa green bean sprout. Okay. So procedure dia. Okay. So procedure dia, dengar betul cara dia. Sebab mungkin dia boleh keluar PXC tahun depan, kita tak tahu. Okay. So immerse 3 green bean seeds in a petri dish filled with water until they swell. So maksudnya kita kena pastikan dia bengkak dulu. So kita tenggelamkan dia. Kita rendam 3 green bean ni dalam air dulu. Lepas tu letak dalam tempat gelap. Okay. Lepas tu bila dia dah swell, kita akan transfer green bean ni dekat atas wet cotton wool. Okay? Dalam petri dish tu ada wet cotton wool. Transfer dia dekat atas tu. Kamu boleh bayangkan tak? Okay. So, petri dish. Okay. Okay, dalam petri dish ni ada cotton wool. Adalah cotton wool ni. Cotton wool. Lepas tu dalam atas cotton wool ni ada green bean. Saya tak pilih lukis green bean. Koridor lah green bean saya. Okay, dalam green bean ni ada dia warna hijau lah kalau green ni. Sekejap Okay. Ada 3 macam tu. Okay. So yang ni adalah yang ni adalah sorry lah buruk sikit. Okay. Ni kita letak wet cotton wool. Okay, yang ni wet cotton wool. Yang ni adalah green bean. Ni adalah green bean seed Lepas tu that immersed
in water for a night in the dark. Maksudnya dia dah masuk air, sudah ada swell. Dia dah swell. Dia dah swell. Yang first tu bekas tadi tak ada. Dia just rendam saja. Okay, ini adalah swell. Dia swelled green bean seeds. Green bean tu dah swell sebab dia dah immerse in water. Lepas tu kita letakkan kat rumah. Okay. Lepas tu kita kena measure the length of each green bean seed using a ruler. Okay. Lepas tu kita akan ulang step yang keempat ni, iaitu measure the length of each green bean using a ruler ni. Repeat every day for 7 days. Selama 7 hari. And record the height of green bean sprouts in the table. Okay, so kita masukkan ni. Okay. Calculate the average height of the green bean sprouts and record. Kita ada 3 tadi kan? Kita ada 3 green bean seed tadi tu. Okay. Lepas tu, kita akan kira dia punya average untuk hari pertama, kedua sampai hari ketujuh. Lepas tu, kita record dalam table. Lepas tu, kita akan plot a graph of height of green bean sprout against time. So, kita akan plotkan satu graph. Tinggi lawan dengan masa. Okay. Tinggi dia mm sebab dia kecil je, sikit je. Lawan masa. So, ini adalah made up results. So, saya buat dia punya average dia supaya pastikan masa hari kosong dia dah 1 mm, hari pertama 2 mm, 3 mm dan seterusnya. Cantik je kan dia punya results kan. Okay. Lepas tu bila plot dia akan jadi macam ni. Okay, nampak So bila hari pertama, hari kosong dia 1 mm. Okay. Hari yang pertama, okay, hari pertama dia 2 mm dan seterusnya sampai hari ketujuh dia 8 mm. Okay. Tak ada mute pula. Atira Syairah tolong. Okay. Sharifah Numira. Sharifah Numira tu soalan kamu bagus Okay. So, kita akan buat conclusion lah. Kita akan buat conclusion. Okay. Is the hypothesis of this experiment accepted? Okay, kamu tengok balik dia punya hypothesis. The growth pattern of a green bean plant is sigmoid shape. Kita tahu Okay. So, sigmoid shape tak ni? Siapa boleh beritahu? Ni sigmoid ke tak ni? Okay, so jawapannya adalah no. So, conclusion kamu kena tengok dia punya relation dia. So, apa dia relation dia? Bukan. Itu bukan dia punya conclusion dia, Amira Natasha. Tengok dia punya conclusion, the longer, macam ayat dah. Tengok pattern dia. The longer the time, macam mana? Ni dia bertambah masa, macam mana height dia? Cepat. Nabil bagus betul. Okay, very good The longer the time taken, okay, the higher the plants. Okay, very good. Itu adalah conclusion sebab kita tengok conclusion dia. Okay. So, the longer the time ataupun day, the higher the green bean sprout. So, kita tak dapat bentuk sigmoid shape betul tak? Kita just nampak dia straight line je. Okay.
So soalan dia, question. Give a review about the shape of the graph that has been plotted. So macam mana dia punya bentuk dia? Bentuk dia sigmoid tak? Okay, bentuk dia tak sigmoid kan? Okay, so kamu just tahu the longer the day ataupun longer the time, the higher the plant kan? Okay. So sebenarnya jawapan dia macam ni The graph plotted is not in sigmoid shape. Okay, logik dah juga. Sebab this is because the duration of the experiment is too short. Berapa hari tadi kita buat? 7 hari je. Kamu tak mungkin akan dapat sigmoid shape ni. Okay. Sebab duration dia terlalu pendek. Okay, duration of the experiment is too short. Relate the growth of sprout. Okay, tadi kita ulang saja jawapan tadi. The longer the time, the higher the green bean sprout. Yes, plant still in sigmoid shape. Okay, saya nak tunjukkan. So, kalau kita dapat tengok dia secara macam kamu kena tengok dia berbulan-bulan ke berminggu-minggu. Okay, tadi tu kita tak sampai sini pun. Kita tak sampai kat sini pun stage dia. Okay. So sebenarnya bentuk dia sigmoid sebab dia ada masa dia untuk dia jadi matang So kamu tak perlu pun tahu apa maksud yang kat sini, apa maksud ni, kamu just tahu plant dia masih lagi in sigmoid shape pattern Kalau growth pattern dia masih lagi sigmoid shape. Cumanya dalam eksperimen kita tak sempat nak tengok sebab dia punya duration dia too short. Okay, habis. Habis dah 6.3. Okay, yang ni bukan quiz tapi kamu jawab terus dalam chat Okay, ini soalan dalam buku teks. Okay, kalau buku teks ni saya ambil terus macam ni ni 6.3 ni. Saya jadikan dia PowerPoint je. Okay. So, kita tengok sini. Why do plants require support? Kenapa kenapa tumbuhan diperlukan support? Dia slide yang pertama tadi. Yeah, very good to stand vertically. Kenapa kena stand vertically, Sarah? Dan kawan-kawan lain. Kenapa kena stand vertically? Yes, very good. Kamu fokus to obtain sunlight anda. Very good. Okay. Okay, kalau kita tambah lagi, for photosynthesis. Yay, very good Macam mana je foto ni? Photosynthesis. Ini photosynthesis. Okay. Okay, very good. Okay. Soalan ni dipanjang. So, jawapan ni panjang. Ni essay What is the difference between the support of terrestrial and aquatic plants? Sebenarnya, jawapan ni adalah untuk beberapa slide. Banyak jawapan ni. So, kena beritahu dulu terrestrial ada berapa type of plant terrestrial? Terangkan dulu. Ada 2. So, apa dia? Okay, very good. Woody dan no woody. So, woody dia macam mana support dia? Pakai? Okay, I'm impressed now. Woody, very good. Dia pakai woody tissue dulu. Yang buttress tu nanti dulu Buttress tu special. Nanti dulu. Okay, tough woody tissue. Very good. Non-woody, apa dia punya support dia? Turgidity of cell ataupun cell turgidity. Okay. So, itu adalah terrestrial dan aquatic plants. Lepas tu kamu beritahu special support untuk terrestrial pula. Special untuk woody pula. Woody plants. Apa special untuk woody plants? Okay, so dia boleh 3 iaitu buttress roots. Lagi prop roots dan last sekali
Still roots. Okay. So special pula untuk herbaceous plant adalah tendrils dan clasping roots. Okay, very good. So kamu cerita pula pasal aquatic plants. Apa aquatic plants ni bergantung kepada aquatic plants pula? Okay, very good Water buoyancy. Macam mana dia boleh ada water buoyancy? Sebab dalam stem dengan leaf dia ada parenchyma tissue ataupun ada air space. Parenchyma. Okay. So itulah jawapan dia. Exactly itu jawapan dia. Very good Exactly. Okay. So for terrestrial woody plants, woody stem, ada roots like buttress root, pop roots, and stem roots. Kalau terrestrial non-woody plants, gain support from cell integrity. Contoh dia tendrils dengan special support dia adalah tendrils dan clasping root. For aquatic plant, dia main support from water buoyancy force dan stem dengan leaf dia ada parenchyma tissue. Kamu jawab tu semua markah penuh dah. Very good Yay! Okay. Dia ulang balik soalan. How does herbaceous plant obtain its support? Macam mana? Dia ulang balik. Non-woody dengan... So, integrity of cell. So, contoh dia tendrils dengan clasping roots. Okay. So, jawapan yang betul adalah integrity cell integrity tu. Senang gila. Kamu dah hafal. Dah tertera dah bagian plant. Dah. Okay, so itu saja. Kita dah habis topik ni. Homework kamu saya akan letak dekat GC. Kena buat summative summative practice. Boleh? Okay, habis dah chapter 6. Yeay. Boleh jaga pokok herba kat sekolah. Okay, Amira nanti send dia punya link untuk YouTube. Okay, yang lain pun jangan lupa. Yang Nazira, macam mana Nazira tak ada kertas, macam mana? Oh, Ilya dah hantar semalam, saya tak check lagi. Koyak buku. Saya hantar report. Patricia, ni, Dina Patricia dah bagi. Ayah saya mohon gerak Malaysia, doakan saya. Okay. Kan, topik ni okey kan? Senang kan? Nulis. Very good Package jalan. Okay, so kita berhenti sini, okay? Sebab nanti kamu ada kelas. Jangan makan package kau ni. Sebab kamu ada kelas NMAT lepas ni. Okay, good luck dengan NMAT. So, itu saja untuk hari ni. Oh, ada seorang kat. Oh, straight. Selamat sekarang So, kamu ada rehat setengah jam ni. Okay, bye. Annyeong. Thank you for coming. Bye. Terima kasih datang. Okay, hari ni penuh hari ni. Okay, bye. Thank you.